Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tingkatan 4 Alpha. Okey, tu hari ini cikgu akan terangkan fungsi bahan dalam pembuatan roti. Sebenarnya cikgu dah terangkan satu-satu setiap minggu pembelajaran kita, tapi kali ini untuk penilaian cikgu akan kembali kepada modul kita tu, kertas penerangan. Jadi cikgu harap kamu akan ambil serius. Okey, sebab lepas ni ada soalan. Okey, cikgu ada bagi modul pada kamu kan. Dalam tu ada kertas kan. Boleh tulis dalam tu ya. Okey. Siapa yang rasa dia dah hilang benda tu, bagi tahu kat cikgu. Cikgu akan hantar pada kamu soft copy. Okay, Amir belum dapat lagi tapi tak apa, cikgu hantar soft copy kepada Ibu Amir. Okey, Ibu boleh print dan Amir boleh salin Cikgu juga sediakan live worksheet punya soalan. Buat kat situ dulu. Okay, dah dapat betul jawapan, boleh salin. Okey. Okey. Cikgu harap kamu jangan lupa untuk join grup Telegram Cikgu dah hantar link dalam grup ibu bapa. Okey, kita belajar tentang bahan Jadi, dalam masakan, resepi menentukan bahan-bahan yang digunakan. Dalam penyediaan roti, bahan-bahan biasanya terdiri daripada bahan-bahan roti untuk membuat dough, iaitu produk tenusu, sayuran dan barangan perasa untuk membuat topping bagi melengkapkan produk bun. Okey. Jadi, hari ini itulah kita akan belajar bahan-bahan ataupun ramuan yang kita akan gunakan untuk menyediakan bun. Okey. Setiap ramuan untuk penyediaan adalah berbeza. Tapi kalau dia adalah benda yang asasnya sama, macam bun biasa mesti ada tepung, mesti ada mentega ataupun margarin, mesti ada air dan mesti ada susu, mesti ada gula. Mesti juga ada yeast. Tapi sebenarnya ada juga orang buat bun dia tak guna yeast. Tapi itu untuk orang yang pro lah. Okey. Seterusnya. Resepi menentukan bahan-bahan yang digunakan betul. Contohnya resepi buat bun coklat berbeza dengan buat bun biasa. Okey. Pertama, gula. Gula memainkan banyak peranan dalam pembakar selain daripada bertindak sebagai pemanis. Gula memberikan kelembutan, memberikan warna kepada barang yang dibakar betul. Kemudian menyerap kelembapan daripada udara untuk menyediakan moistness, menyediakan dengan makanan untuk menggalakkan penampaian. Yang bawah sekali tu menggalakkan penampaian tu apabila gula bertindak dengan yeast. Kan cikgu cakap yeast ni dia macam raksasa yang tidur. Jadi bila dia ada gula, dia membangkitkan yeast tu untuk bergerak aktif dan membantu proses yeast tu untuk bergerak dan berbuih. Tanda-tanda yeast yang hidup adalah dengan adanya buih. Buih kadang-kadang sampai meluap keluar daripada cawan yang kita letak campuran yeast dan gula dan air. Satu lagi apa dia bahan yang mengaktifkan yeast, iaitu air suam. Air panas tak dia matikan yeast. Garam pun adalah yang mematikan yeast. Jangan lupa. Okey, seterusnya kita belajar tentang garam. Okey, garam memainkan banyak peranan dalam penaik. Garam meningkatkan rasa, menguatkan gluten struktur dalam yeast, membuat roti dan lebih anjal. Dia juga memperlahankan pertumbuhan yeast untuk mengawal penampaian. Sebab lagi kita cakap kalau kita letak gula, yeast tu akan aktif tau. Dia punya meronta akan menaik sampai dia membuih. Buih sampai boleh terkeluar daripada cawan.
Tapi kalau kita buat roti nanti kita taruh garam. Garam tu akan mengawal kadar yeast tu bertindak. Sebab kalau yeast yang terlalu aktif sampai menyebabkan roti besar sangat kan. Dia boleh menyebabkan roti tu rasa masam sikit. Dan dia juga boleh menyebabkan kalau terlalu besar, kemudian bila kita bakar, boleh menyebabkan merekah kepada roti kita nanti. Tak berapa cantik lah. Kemudian garam ni bagi rasa sikit. Roti kalau tawar tak ada garam memang tak sedap. Ya, sebab susu tu dah manis, tepung tu tawar. Kamu tak letak garam pula, memang tak sedap. Even kamu nak buat roti coklat pun ada garam sikit. Okey, ini susu. Susu menyediakan dough dengan kelembapan. Sebab dan dia juga memberi zat pemakanan. Susu kita tahu dia banyak zat vitamin D. Yang sihat dan juga kalsium. Kalau susu tak ada, kamu letak air saja, dia beza dengan roti yang kita letak susu dalam adunan dia. Sebab susu ni dia rasa lemak-lemak dia. Sangat sedap. Kalau kamu tengok roti-roti yang kat kedai roti, kan lembut, berbeza dengan roti yang kita beli kadang-kadang daripada orang buat sendiri. Kadang-kadang kedai roti ni mereka ada bau dia, wangi dia semua tu kan. Sebab ada unsur-unsur macam susu, butter. Sebab tu dia mahal sikit lah. Kalau kita buat sendiri kadang taruh air biasa je kan. Kalau kita taruh air biasa je macam kita buat burger Malaysia tu. Macam tu je. Dia ada yeast, dia ada semua bahan. Tapi tak ada orang letak susu dalam adunan tu. Jadi dia kurang lemak dia. Tapi tak apalah, burger Malaysia tu kurang lemak sebab burger Malaysia biasanya makan dengan sambal kan. Tapi kalau donat ataupun roti, kadang kita makan begitu sahaja, kita perlukan rasa lemak-lemak tu. Okey, ini adalah gambar susu ya. Okey, susu ni biasa ada susu cair, susu pekat, susu tepung ataupun susu macam ni, susu segar ataupun susu full cream. Semua ada dia punya khasiat dia sendiri dan cuma ada rasa-rasa dia, dan dia membantu struktur roti tu sendiri untuk jadi lebih gebu. Tapi semua boleh digunakan. Ada orang guna susu pekat untuk buat donat. Tapi dia tak banyak lah macam kita guna susu segar. Dia taruh mungkin 2 sudu. Ada orang guna susu cair tapi jarang. Sebab susu cair ni dia macam pekat sikit dan dia cair. Jadi kalau susu segar tu memang cair betul. Jadi susu cair ni kita susah sikit, takut dia mengganggu roti tu untuk kembang dengan baik. Tapi kalau susu tepung untuk selamat. Susu tepung sebab dia akan masuk dalam tepung. Jadi tak adalah roti tu lembek ke apa kan. Dia akan diuli bersama. Okey, seterusnya kita punya hero yeast. Yeast tu mikroorganisma yang menggandakan proses tu. Okey, jadi yeast tu dia melibatkan proses penapaian. Penapaian tu ingat kalau yeast je penapaian. Sebab oleh pengembangan yang dikenakan sel-sel bahan oleh gas karbon dioksida yang telah dikeluarkan semasa proses penapaian. Bila ada gas karbon dioksida yang terhasil akibat penapaian tu, bila gas dia bertindak, dia tu macam tolak-tolak roti tu naik kan. Okey. Kemudian bila kita bakar, yeast akan mati, tetapi kenaikan tu akan kekal, menyebabkan roti kita kembang dengan cantik. Tapi kesan yeast tu ada. Sebab tu kalau yeast tu banyak letak dalam roti, dia akan menyebabkan rasa masam. Dia rasa macam ada tak berapa sedap lah.
Jadi kalau kita gunakan bahan-bahan dalam pembuatan roti, pastikan guna bahan yang berkualiti, bahan yang dah tak elok kan. Macam kalau tepung tu dah lama sangat pun dia boleh menyebabkan kesan roti kita akan rasa hampa ke. Jadi kena tengok judik selalulah. Nak kalau yeast ni dia kadang-kadang boleh mati. Walaupun dia bertutup, kita tak buka lagi. Kalau dah buka lagi lah. Jadi bila dia mati tu susah sikit dia nak kembang. Okey, seterusnya telur berfungsi untuk meningkatkan keupayaan tenderizing tu maksudnya macam dia rasa lembap-lembap sikit, moistness. Kemudian bila kita buka roti tu kan, kita tarik gebu je. Itu yang kita nak sebenarnya. Itulah yang telur punya fungsi kat situ. Sebab dia tak jadikan roti kita ni macam keras tau. Dia tak jadikan roti kita ni macam kering. Macam tu. Jadi kalau roti kita ni macam ada kelembapan di situ. Kemudian bila kita makan dia pun terasa zat-zat daripada telur tu. Dan juga dia punya kelembutan hasil daripada telur. Kita tahu ya, telur ni memang dia boleh melembutkan apa pun jenis makanan pun. Even nasi goreng, kalau kita taruh telur, beza dengan nasi goreng kita tak taruh telur. Sebab dia bagi macam kelembapan kepada makanan tu dan rasa dia bertambah sedap. Ditambah lagi pula dengan rasa telur ni memang dia ada rasa lemak-lemak sikit. Memanglah. Lagi-lagi kamu dah letak garam pula kat roti tu kan. Memanglah sedaplah roti kamu tu. Okey. Air sangat penting. Sebagai ramuan penting menggabungkan agen. Dia betul. Kalau tak ada air, macam kita nak gabungkan macam kita nak gabungkan tepung-tepung tu, ya, sehingga dia menjadi satu dough yang sangat sebati. Air lah yang kita nak letak sikit-sikit, kan? Even susu pun berfungsi sebagai cecair. Ada orang kadang-kadang dia masukkan susu dan air, dia gantikan air. Maksudnya tapi air still kena ada sikit lah. Sebab air tak sama dengan susu. Susu dia pekat. Macam mana pun kena guna air juga. Nak bagi dia macam cair sikit. Kemudian air tu yang menyatukan garam, gula. Kalau tak nanti garam tu, kan, kalau dengan tepung sahaja, kalau tak ada air, kan, even kita taruh susu pun, dia tak akan boleh sebati dengan baik. Ya. Lagipun air lebih murah lah berbanding kalau kita guna susu. Air ni kita boleh dapati di mana-mana, air yang bersih ya. Sebab tu air digunakan berbanding kita gunakan susu. Kalau kita gunakan susu agak mahal sikit lah. Okey, ini hero kita tepung. Tapi kalau kita buat roti, kita tak guna tepung ni. Kita guna tepung roti ataupun tepung high protein. Bila bertambah high protein, maksudnya bertambah lembut lah bahan yang kita nak masak tu. Ataupun hasil kita masak nanti. Sebab setiap bahan ni ada dia punya kesan terhadap makanan yang akan terhasil nanti. Biasa kalau tepung macam ni tepung ni, cikgu tengok tepung macam kat sawah ni, kalau kita nak buat cucur ataupun burger Malaysia yang ada sambal tu, memang sedap. Donat pun boleh, donat biasa. Tapi kalau untuk unsur nak buat roti boleh. Tapi dia taklah rasa sesedap kalau high protein. Kalau kedai-kedai roti yang gebu-gebu tu, mereka dia gunakan tepung high protein ataupun whole meat, macam whole meal kan, yang tepung yang bijirin tu, tu memang lagi sedap.
Okey, setakat ini saja pandangan cikgu. Okey, cikgu harap kamu dapat jawab soalan live worksheet. Cikgu akan bagi nanti. Kemudian, okey, jangan lupa join group Telegram. InsyaAllah cikgu akan gunakan medium Telegram untuk kelas Google, untuk kelas kita secara bersemuka, kelas online. Kita tak guna Google Meet sebab cikgu dengar kalau guna Telegram boleh jimat data. Jadi kita gunakanlah apa yang boleh menjimatkan data. Nak-nak kamu pun mesti ada adik-adik lain nak gunakan internet kan. Okey, cikgu tengok dalam grup tu dah ada 3 orang. Daniel, Nakib Comel, Daniel Handsome dan Haizah Handsome dah ada dalam tu. Okey. Jadi cikgu harap Adam Handsome, Amir Handsome, Firdaus Handsome dengan Hizani Handsome silalah masuk dalam grup tu supaya kita boleh jalankan kelas kita esok. Cikgu sebenarnya belum pernah guna lagi. Cikgu baru nak bagi belajar hari ni, ya. Okey, doakanlah mudah-mudahan kita boleh gunakan sebab itu adalah alternatif yang terbaik sebab dia boleh jimatkan data berbanding Google Meet dan Zoom. Terima kasih ya.